Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafizah. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Buli Cyber dalam kalangan mahasiswa. Abstrak. Buli cyber adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Insiden sebenar kejadian buli cyber tidak diketahui kerana ramai masa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti message teks, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit atau permainan internet. Kertas ini adalah merupakan kertas konsep yang akan membincangkan berkenaan tingkah laku buli cyber dalam kalangan mahasiswa. Definisi tingkah laku buli cyber dibincangkan dengan terperinci mengikut perspektif bidang sains sosial. Konsep tingkah laku buli cyber juga akan dibincangkan menerusi kajian-kajian terdahulu di dalam dan di luar negara. The choice theory yang diperkenalkan oleh Dr. William Glasser telah dipilih dalam memberikan kefahaman yang lebih jelas tentang tingkah laku buli cyber. Pengenalan. Buli cyber adalah satu kejadian yang biasa berlaku dan kian meningkat. Insiden sebenar kejadian buli cyber tidak diketahui kerana ramai mangsa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Perbandingan antara buli cyber dengan buli yang lain adalah perbuatan buli cyber lebih dahsyat daripada perbuatan membuli yang lain. Jenis-jenis buli cyber adalah mesej yang mengganggu dan mengancam, penyalahgunaan kata laluan atau nama skrin orang lain atau menyamar sebagai orang lain, memanjangkan email, foto atau video kepada orang lain, memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh, sexting iaitu tindakan menghantar gambar, mesej atau video berunsurkan seksual menggunakan telefon bimbit dan memulaukan individu tertentu daripada suatu kumpulan internet dengan sengaja. Buli cyber boleh berlaku 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 setahun. Kesan buli cyber yang teruk atau kronik boleh menyebabkan mangsa menjadi resah, murung serta penyakit lain yang berkaitan dengan tekanan. Dalam kes tertentu, buli cyber boleh menyebabkan mangsa membunuh diri. Buli cyber adalah salah di sisi undang-undang. Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia menerangkan bahawa jika buli cyber ini tidak dibendung, ia akan menjadi ancaman kepada diri dan masyarakat kerana buli cyber dikesan lebih bahaya berbanding buli secara fizikal berikutan ia boleh dilakukan sesiapa sahaja tanpa kawalan di dalam internet. Ia boleh dilakukan sesiapa sahaja tanpa kawalan di alam internet sehingga kini tidak ada lagi kaedah yang efektif untuk menangani isu buli cyber. Isu tingkah laku buli cyber masa kini. Pertama, Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai UNICEF melaporkan Malaysia berada pada kedudukan kedua tertinggi di Asia pada 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan anak muda. MMHA mendedahkan bahawa berdasarkan 500 panggilan yang diterima pihaknya setiap bulan melalui talian bantuan atau helpline bagi sebarang aduan dan intervensi yang dikendalikan oleh persatuan itu. Menurut Kerata Akhbar daripada Raga 2020, 3 daripada 10 orang muda di Malaysia dibuli cyber setiap hari. Metodologi kajian. Artikel ini merupakan kertas konsep yang khusus bertujuan untuk memahami tingkah laku buli cyber dalam kalangan mahasiswa. Kajian-kajian terdahulu diteliti untuk membincangkan definisi tingkah laku buli cyber, kajian-kajian literatur tingkah laku buli cyber dan teori yang dipilih iaitu The Choice Theory yang diperkenalkan oleh Dr. William. Skop kertas kerja ini adalah mengkhususkan kepada golongan mahasiswa yang merupakan golongan yang seharusnya cakna dengan kewujudan tingkah laku buli cyber yang berlaku di antara kalangan mereka. Definisi tingkah laku buli cyber. UNICEF mendefinisikan bahawa buli cyber adalah membuli dengan penggunaan teknologi digital. Ia boleh berlaku di media sosial, platform pesanan, platform permainan dan telefon bimbit. Ini adalah tingkah laku berulang yang bertujuan menakut-nakutkan, marah atau memalukan mereka yang menjadi sasaran.
Buli cyber didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon, email, mesej dan jaringan sosial yang bertujuan menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Menurut Kamus, cyberbullying didefinisikan sebagai penyiaran elektronik dari pesan bersemangat tentang seseorang seperti pelajar yang sering dilakukan tanpa nama. Menurut Common Sense Media, Understood Fanoy Partner, pula bully cyber adalah penggunaan alat komunikasi digital untuk membuat orang lain merasa marah, sedih atau takut. Bully cyber dilakukan dengan sengaja dan berulang kali. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan lebih cenderung dibuli cyber daripada kanak-kanak lain. Pelajar boleh mengalami buli di mana sahaja mereka mempunyai akses ke telefon atau komputer mereka di rumah rakan, semasa sekolah dan bahkan di bas atau di pusat umum belang. Kajian-kajian tingkah laku bully cyber yang didapati adalah salah satunya adalah mengkaji kesan sikap, kepercayaan normatif, norma subjektif dan kawalan tingkah laku yang dirasakan atau keberkesanan diri terhadap niat terhadap bully cyber dan hasil masyarakat yang diharapkan. Kajian juga bertujuan untuk mengenal pasti situasi gejala bully cyber dan implikasi terhadap emosi dalam kalangan pelajar. Hasil kajian mendapati terdapat segelintir besar dari kalangan murid sekolah yang dibuli cyber mengambil pendekatan untuk berdiam diri dengan tidak menyuarakan situasi buli yang mereka alami. Seterusnya, kajian juga memfokuskan kepada meneroka impak bully cyber dalam kalangan pelajar UKM. Hasil kajian mendapati bahawa responden akan bertingkah laku seperti tidak lalu untuk makan dan sering merasa rendah diri dan berfikiran negatif tentang diri sendiri. Seterusnya juga ada kelaziman dan akibat negatif bully cyber telah menarik perhatian yang luas. Kajian juga telah mengkaji bully cyber dari perspektif pelaku, mangsa dan pemerhati. Seterusnya, the choice theory. Dalam pengertian ini, tingkah laku bully cyber akan dinilai berkenaan konsep yang digunakan oleh the choice theory untuk menjelaskan tingkah laku manusia. The choice theory boleh memberikan satu lagi pandangan yang berpotensi membantu kerana teori ini mencadangkan bahawa pelaku atau mangsa bertanggungjawab untuk tafsiran mereka sendiri dan mengekalkan kawalan ke atas kehidupan mereka sendiri. Faktor-faktor yang berkaitan dengan bully cyber boleh dianggap sebagai elemen fisiologi dari keseluruhan tingkah laku. Jadi, teori ini sangat sesuai dengan kajian kerana dalam teori ini jelas menunjukkan hubungan antara tingkah laku dengan isu bully cyber itu sendiri. Rumusan yang dapat daripada kertas kerja ini ialah bully cyber sememangnya adalah bahaya di dalam dunia laman sosial. Remaja kini kerap menggunakan laman sosial berbanding berinteraksi secara terus. Oleh disebab itu, terdapat pelbagai risiko jika berlaku penyalahgunaan laman sosial kerana kurangnya kawalan dari pihak yang bertanggungjawab. KKMM perlu untuk membuat penambahbaikan Akta Komunikasi dan Media, The Malaysian Communication and Multimedia Commission iaitu MCMC perlu juga untuk memberikan panduan kepada MCMC untuk merangka program tentang bully cyber di peringkat universiti. Akhir sekali, jika semua perkara ini dititik beratkan, masalah bully ini dapat diatasi di Malaysia dan negara dapat membentuk satu masyarakat yang berdisiplin dan seterusnya dapat mengurangkan tingkah laku bully cyber di laman sosial. Ini juga adalah merupakan satu usaha untuk menjamin kesejahterakan mereka individu yang menggunakan laman sosial sebagai salah satu platform di dunia masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.